Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan masuk tajuk pembelajaran yang baharu. Pada hari ini kita akan belajar topik kebaikan penggunaan baja organik. Okey, murid boleh lihat rajah 1.30 di bawah menunjukkan kebaikan penggunaan baja organik. Okey, pelajar boleh buka buku teks ya. Okey, kebaikan penggunaan baja organik ada 5 yang pelajar kena tahu. Yang pertama, kebaikan baja organik ialah membaiki keadaan tanah. Yang kedua, meningkatkan kadar penyerapan dan pegangan air. Yang ketiga, menambahkan kandungan nutrien dalam tanah. Yang keempat, menambahkan mikrob dalam tanah. Dan yang kelima, meningkatkan ketersediaan nutrien. Okey, kita akan tengok satu demi satu dengan lebih jelas. Okey, membaiki keadaan tanah. Apakah yang dimaksudkan? Selain memberikan zat-zat makanan kepada tanah dan tumbuhan, baja organik juga dapat membaik pulih keadaan fizikal tanah dengan membaiki tekstur dan struktur tanah. Yang kedua, meningkatkan kadar penyerapan dan pegangan air. Okey, baja organik mengandungi banyak mikroorganisma yang berupaya menambahkan rongga udara dalam tanah. Ini menyebabkan peningkatan kadar serapan air akibat daripada penambahan liang mikro dalam tanah. Okey, baja organik ni dia ada mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni dia akan menambahkan rongga udara secara tak langsung. Air akan lebih banyak diserap. Yang ketiga, menambahkan kandungan nutrien dalam tanah. Okay, perebutan bahan organik membekalkan nutrien kepada akar tumbuhan. Bahan organik meningkatkan pegangan nutrien tanah kerana mempunyai banyak cas negatif yang berupaya mengikat nutrien yang bercas positif. Okey, yang keempat ialah menambahkan mikrob dalam tanah. Baja organik mengandungi mikroorganisma yang boleh membantu menguraikan sisa tanaman dan haiwan. Baja organik menjadi tempat pembiakan mikroorganisma tanah kerana ia menjadi sumber makanan. Dan yang kelima, meningkatkan ketersediaan nutrien. Baja organik tidak dapat menyediakan nutrien dengan cepat berbanding baja kimia kerana kandungan nutrien dalam baja organik dibebaskan secara perlahan. Penggunaan baja organik akan menambah pH tanah, seterusnya meningkatkan ketersediaan nutrien dalam tanah. Okay, maksudnya nutrien tu akan lebih banyak. Okey, seterusnya kita nak lihat kebaikan penggunaan baja kimia. Okey, kebaikan penggunaan baja kimia ada 3, iaitu kesan tindak balas cepat, yang kedua menambah nutrien dalam tanah, dan yang ketiga membekalkan nutrien khusus. Okey, ini huraiannya. Kesan tindak balas cepat yang baja kimia. Baja kimia lebih mudah larut berbanding baja organik. Nutrien lebih tersedia. Kemudian akar tumbuhan bertindak balas cepat kepada baja kimia. Nutrien akan dipindahkan ke daun, buah dan batang bergantung kepada kadar penyerapan dan proses tumbuhan. Seterusnya membekalkan nutrien khusus. Okey, huraiannya ialah baja mempunyai fungsi dalam membekalkan nutrien khusus tertentu. Contoh, baja tunggal urea hanya membekalkan satu unsur utama sahaja untuk tanaman, iaitu nitrogen sebanyak 46% nitrogen. Okey, unsur nitrogen ni fungsi dia mempercepatkan pembesaran dan menggalakkan pertumbuhan daun hijau. Okey, seterusnya baja kimia CIRP pula dia membekalkan unsur fosforus, iaitu 35%. Fungsinya mempercepatkan pengeluaran akar, bunga dan buah. Okay, dan yang terakhir, baja muriat potasi membekalkan unsur kalium, iaitu 60%, dan fungsinya ialah pengembangan bunga dan buah. Okay, kebaikan yang ketiga ialah menambah nutrien dalam tanah. Huraiannya, baja kimia NPK mempunyai nutrien yang lengkap. Ia dapat membantu pertumbuhan tanaman yang subur dan kaya dengan menambahkan nutrien yang diperlukan. Kandungan nutrien di dalam baja kimia boleh diubah sesuai mengikut kehendak pelanggan atau pengguna.
Okey, tadi kita dah tengok kebaikan baja organik dan baja kimia. Seterusnya kita akan lihat kesan sampingan. Okey, jadi kesan sampingan juga penggunaan baja organik. Ada 4 kesan sampingan. Pertama, baja organik ni menggalakkan pertumbuhan rumpai. Yang kedua, penyebaran perosak atau penyakit tumbuhan lain. Yang ketiga, menjadi perumah kepada perosak. Dan kesan yang keempat ialah meresap lambat ke dalam tanah. Okey, kita nak tengok satu demi satu menggalakkan pertumbuhan rumpai. Baja organik yang dihasilkan daripada tinja haiwan dan sisa tanaman mungkin mengandungi biji benih rumpai. Apabila digunakan, biji benih mungkin akan bercambah dan tumbuh bersama-sama tanaman. Hal ini menyebabkan persaingan kepada tanaman untuk mendapatkan nutrien. Okey, gambar di bawah menunjukkan jenis rumpai yang tumbuh. Okey, yang pertama ialah rumpai ekor kucing. Ini biasa lihat di kawasan yang terbiar, lalang, rumput halia hitam dan rumput sambau. Okey, itu adalah 4 jenis rumpai. Okey, gambar ada dalam buku teks ya. Okey, selain itu dia punya kesan penyebaran perosak atau penyakit tumbuhan lain. Okey, proses penguraian bahan organik menghasilkan haba dan menyebabkan suhu tanah meningkat. Okey, keadaan ini apabila suhu tanah meningkat, keadaan ini sangat sesuai untuk haiwan perosak seperti organisma mikro dan organisma makro membiak. Okey, suhu tu menyebabkan haiwan perosak ni mudah membiak, disesuai. Pertama, contoh perosak itu gambar dia ada kumbang tanduk, lalat buah dan juga koya ya. Lalat buah ni biasa dia serang pokok seperti pokok buah mangga ya. Kumbang tanduk ni biasa dia menyerang pokok kelapa sawit ya. Okey, yang seterusnya menjadi perumah kepada perosak. Baja organik boleh menjadi perumah perosak seperti ulat, larva serangan, kumbang dan bakteria. Organisma perosak boleh hidup dan membiak dalam baja organik menyebabkan koloni perosak berkembang dan mengancam pertumbuhan tanaman. Okey, kita nak tengok jenis-jenis perosak dan kesannya. Okey, perosak yang pertama virus. Kesannya daun bonzek, daun kuning, corak bercincin, pertumbuhan terencat dan daun berpilin. Yang kedua, bakteria menyebabkan bintik, layu, reput dan mati rosat. Kulat pula, reput, melecur, bonggol, kulapuk dan karat. Nematod menyebabkan akar bonggol tercedera, bercabang dan reput. Serangga, daun berlubang dan buah rosak. Rumpai, hasil rendah dan pertumbuhan terbantut. Parasit, organisma yang mendapat faedah daripada perumah mendapat makanan daripada perumah. Patogen pula adalah organisma penyebab penyakit seperti bakteria, kulat dan virus. Saprofit, organisma yang bergantung hidup pada perumah yang telah mati atau mendapat makanan daripada bahan yang reput. Dan vektor pula adalah organisma pembawa patogen atau punca penyakit. Okay, pelajar faham perosak, ada banyak jenis perosak dan kesannya ya. Okey, seterusnya kita lihat kesan sampingan baja kimia. Kesan sampingan baja kimia ada 4 yang pelajar perlu tahu. Pertama, mencederakan tisu tanaman. Yang kedua, meningkatkan keasidan tanah. Yang ketiga, mencemarkan air dan tanah. Dan yang keempat, meningkatkan kos produktiviti ladang. Okey, mencederakan tisu tanaman. Okey, huraian dia lah baja yang terkena pada bahagian tumbuhan seperti batang dan daun menyebabkan bahagian tersebut melecur. Keadaan ini akan mencederakan tisu tanaman dan boleh mengundang pelbagai penyakit tanaman. Yang kedua, meningkatkan keasidan tanah. Baja beresid seperti amonia sulfat akan terurai di dalam tanah dan ion amonium dan seterusnya dioksida kepada ion nitrat dan ion hidrogen. Ion hidrogen tadi akan menurunkan pH tanah. Penggunaan berulang kali baja yang beresid tadi boleh menyebabkan pengumpulan toksik bahan kimia seperti arsenik, kadmium dan uranium dalam tanah. Penggunaan baja juga boleh mempengaruhi pH tanah. Okey, ketiga, mencemarkan air dan tanah. Baja kimia mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian. Walau bagaimanapun keburukannya ialah baja kimia tidak dapat mengekalkan kesuburan tanah dan juga tidak menggalakkan kehidupan organisma tanah yang akan membantu penyuburan tanah dalam jangka masa panjang.
Penggunaan baja kimia mempunyai kelemahan. Contohnya, baja nitrogen akan meresap dan mencemarkan sumber air. Bekalan nitrogen yang berlebihan dalam sumber air akan menggalakkan pertumbuhan alga. Jika pertumbuhan alga berlebihan, ia akan menyebabkan tumbuhan akuatik lain mati. Perebutan sisa-sisa tumbuhan akan mengurangkan bekalan oksigen. Dan yang keempat, meningkatkan kos produktiviti ladang. Jika penggunaan baja kimia tidak dikawal, berkemungkinan penggunaannya akan menjadi secara berlebihan akan berlaku. Ia secara tak langsung menyebabkan pembaziran baja dan meningkatkan kos produktiviti ladang. Okey, dekat sini kita belajar keperluan nutrien untuk tumbuhan. Okey, nutrien terbahagi kepada dua, iaitu nutrien makro dan nutrien mikro. Nutrien makro ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nutrien makro ada 9 nutrien, manakala mikro ada 7 nutrien. Apa nutrien? Kita lihat satu demi satu. Nutrien makro ialah karbon, singkatan dia C, hidrogen, singkatan dia H, oksigen, singkatan dia O, nitrogen N, fosforus P, kalium K, kalsium Ca dan magnesium dan sulfur. Ada 9 pelajar, wajib ingat. Tajuk ni selalu keluar dalam kertas 1 atau kertas 2. Minta maaf. Selalu keluar dalam bahagian A atau bahagian B. Okey, nutrien mikro pula adalah boron, klorin, kuprum, ferrum, mangan, molybdenum dan zinc. Jadi cikgu harap pelajar wajib hafal apakah nutrien makro dan apakah nutrien mikro. Okey, tadi nutrien makro ni ialah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan. Manakala nutrien mikro ialah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, peranan dan kesan kekurangan nitrogen, fosforus, kalium atau kita sebut NPK. Okey, nitrogen. Peranan dia ialah komponen utama klorofil. Yang kedua, mempercepatkan pembesaran tanaman. Yang ketiga, menggalakkan pembinaan tisu. Okey. Kesan kekurangan nitrogen ialah pembesaran akan terjejas, klorosis pada urat daun dan nekrosis pada tepi daun. Okay, apakah maksud klorosis dan nekrosis? Kita akan tengok sebentar lagi. Fosforus pula mempercepatkan pengeluaran akar, bunga dan buah. Selain itu, ia juga metabolisme kanji dan protein. Kesan kekurangan dia warna merah atau ungu pada daun atau petiol daun. Bahagian bawah daun berubah daripada hijau kepada kekuningan. Yang ketiga, kalium. Kalium ni fungsi dia merangsang enzim proses fotosintesis dan respirasi, membantu pembinaan kanji dan protein, terlibat dalam sintesis kanji dan karbohidrat, menggalakkan pengeluaran bunga dan pembentukan buah dan menggalakkan pembesaran tisu meristem. Kekurangan dia ialah tanda kekurangan bermula pada daun tua, klorosis antara urat daun dan nekrosis pada tepi daun. Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan kekurangan nutrien tertentu. Contoh kekurangan nitrogen. Okey, daun akan menjadi kekuningan. Kekurangan fosforus. Tengok fosforus dan kekurangan kalium. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan klorosis? Klorosis ni ialah kehilangan warna hijau pada urat daun. Dia akan jadi kekuningan. Klorosis. Okey, klorosis tadi kekurangan apa? Nitrogen dan kalium. Nitrogen dan kalium lah. Daripada urat daun tu akan berwarna kuning. Seterusnya nekrosis. Nekrosis ni ialah sel daun mati, warna daun jadi perang dan daun jadi kering pada tepi daun. Itu adalah nekrosis. Okey, jadi cikgu harap pelajar faham. Jadi pada hari ini kita dah belajar apakah kebaikan baja kimia dan kebaikan baja organik. Selain itu kita juga belajar kesan baja kimia dan organik kepada tanaman. Okey, jadi cikgu harap pelajar faham. Dan kalau tak faham, pelajar boleh ulang kembali dan boleh lihat buku teks untuk ulang kaji. Okey, jangan lupa lengkapkan kuis yang cikgu beri dan sila tulis kehadiran. Baiklah, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Bertemu lagi pada minggu hadapan dan terima kasih murid-murid.